Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-61. Hadis yang ke-868 ya. Ataupun hadis yang ke-91 merujuk pada tajuk ni. Itu boleh tulislah hadis yang ke-91 tu. Tersilap tu, tak ubah ya itu. Baik, bab fi man yusalli raka'atayil fajr wal imam fi salah. Bab yang ke-61 berkenaan orang yang salat sunat fajar, berkenaan orang yang salat 2 rakaat salat sunat fajar 2 rakaat. Kalau tak berdua pun maksud dia 2 lah. Ketika imam sedang salat. Makna pergi semaya sunat subuh dalam keadaan tu imam sedang semaya subuh. Tu tajuk dia. Sebelum ni kita bincang dah. Perkara ni termasuk khilaf di kalangan ulama. Tapi jumhur ulama yang ramanya tak boleh lah. Tetapi Ibn Umar semaya. Tapi dia tidak semaya dalam masjid. Dia singgah rumah kakak dia Hafsah. Dengar? Padahal Ibnu Umar tu sahabat besar tu. Maknanya perkara khilaf ni dalam kes ni sudah berlaku di zaman sahabat lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak pakai itu. Sah ke kalau semaya subuh dah. Kalau sebelum tu sekomak pun tak boleh dah semaya. Semaya sunat. Kita bincang sebelum ni. Tapi naknya ada juga khilaf di situ. Di zaman mana khilaf? Zaman sahabat lagi. Sehingga dikemukakan riwayat Ibnu Umar. Dan riwayat tu mengikut ulama yang sahih. Baik, tak apalah. Perkara tu kita bincang dah sebelum ni. Cuma pada bab yang ke-61 ni Imam Nasa'i rahimahullah buat bab yang khusus. Hukum berkenaan orang yang salat sunat subuh 2 rakaat dalam keadaan imam sedang salat. Maknanya imam sedang semaya subuh. Waktu tu dia semaya sunat fajar. Baik. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menjelaskan hukum orang yang salat sunat fajar ketika imam sedang salat subuh. Hadis yang ke-868. Wa bi qala akhbarana Yahya bin Habib Yahya bin Habib bin Arabi qala حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع الركعتين ثم دخل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Sarjis. Beliau telah berkata, seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh. Beliau telah salat sunat 2 rakaat dan kemudiannya masuk salat bersama jamaah. Maknanya masa dia semaya salat sunat 2 rakaat tu, maknanya Nabi semaya dah tu. Nabi semaya dah tu. Duduk tengah semaya subuh dah. Apabila selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wahai saudara. Atau ana terjemah tu sebab dia tidak sebut nama. Kita kata gitulah. Wahai saudara, antara 2 salat yang engkau dirikan, yang manakah engkau bersama kami dan yang mana engkau salat sendirian? Tu terjemahannya secara zahirnya begitulah. Jadi antara hak musmaya tadi 2 rakaat dan hak musmaya selepas tu, moga kedua-dua solat tu dia buat tu semasa Rasulullah semaya dah. Cuma hak tadi dia semaya
bersendirian. Kita katalah. Tapi tak tahulah niat dia tu. Waktu Nabi tanya tu. Dah Nabi telah semaya. Ni sebelum kita pergi pada perbincangan. Nabi sedang salat subuh. Dia mari. Dia pun semaya 2 rakaat. Lepas tu dia wisala. Lepas tu dia semaya pula 2 rakaat. Semaya 2 rakaat tu lah. Kira-kira dia semaya ikut Nabi. Tu Nabi tanya. Hak mana sah sebenarnya? Hak mu semaya bersama perempuan kita. Hak kira-kiranya hak mari daripada rumah mari semenjak. Hak mana tu niat nak semaya tu? Hak semaya sunat 2 rakaat ni ke? Hak semaya 2 rakaat salat subuh tu hak mana sah? Padahal Nabi tahu dah. Apa tanya tu? Cuba tengok di sini. Perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Abdullah bin Sarjis adalah sahih dan ia diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang kedua, zahir hadis jelas menunjukkan bahawa lelaki berkenan telah menyelesaikan 2 rakaat salat sunat fajar, kemudian barulah beliau masuk salat berjemaah. Jelas daripada hadis ni zahirnya, mana dia semaya 2 rakaat tu bukan semaya jemaah. Sebab tu dia boleh sudah lebih awal. Lepas tu baru dia masuk salat berjemaah. Cuma tidak disebut maknanya pada rakaat berapa. Sebab zahirnya nampak sempat rakaat pertama tu. Zahirnya nampak sempat rakaat pertama. Okey, baik. Yang ketiga, mengikut As-Sindi, maksud sabda Nabi SAW ini, ayyuhuma salatuk, adalah, ini maksudnya, ini penjelasan lah, penjelasan. Tadi terjemah secara ringkas. Antara 2 salat ini, manakah yang menjadi tujuan kamu datang ke masjid? Ni huraian oleh Syekh Sindi. Jika salat yang dimaksudkan adalah salat fardu, kenapa didahulukan yang sunat pada waktu salat fardu didirikan? Jika yang dimaksudkan datang ke masjid untuk salat sunat, maka dia tidak logik. Kerana masjid ini lebih utama dilaksanakan salat fardu, bukan salat sunat. Sebenarnya, kata Syekh As-Sindi, pertanyaan ini lebih dimaksudkan larangan dan cercaan kepada pelakunya. Jadi mau buat ni tidak menasabah, tak kena. Lain kali jangan buat. Hak tu, hak Nabi nak ayat. Itu kata Syekh As-Sindi. Ana tidak bincang banyak. Sebelum ni kita bincang banyak dah. Sebelum ni kita sudah bincang dah. Yang keempat, Imam Khattabi berpendapat hadis ini menjadi dalil apabila seseorang tidak sempat melakukan salat sunat fajar kerana imam telah menunaikan salat, maka beliau boleh mengqadanya selepas salat subuh. Jadi pertanyaan Nabi SAW dalam hadis adalah istifham ingkari. Istifham ingkari maknanya pertanyaan untuk mengingkari perbuatan itu. Maknanya Nabi nak ayat tanya tu dengan maksud kamu buat tu tak betul tu. Itu maksudnya istifham ingkari. Bukan tanya nak dapat jawapan, tidak. Tanya tapi nak ayat tak betul. Tak jawab pun tak apa dah. Tahu dah. Tu. Ia bermaksud membantah amalan berkenan. Hadis ini juga menjadi dalil. Amalan tersebut tidak harus walaupun seseorang yakin dia boleh menyelesaikan salat sunat sebelum imam selesai salat fardu. Ini difaham daripada sabda baginda SAW, allati sallaita ma'ana, yang bermaksud salat yang kamu sempat salat bersama kami selepas kamu bergegas melaksanakan 2 rakaat yang mula-mula tu. Jadi hak mana sah maksudnya? Jadi sebenarnya apa dia? Hak mu semaya berjemaah sebenarnya sudah tentu dah hak yang kedua tu. Tentu dah tu. Sebab apa? Sebab hak tu kamu wisala bersama kami. Tetapi salat 2 rakaat sebelum tu kamu buat dalam keadaan bergegas lah seolahnya. Buat cepat-cepat. Nak suruh dah. Hak tu tentu dah tidak semaya bersama kami. Ya? Jadi maknanya tak kena. Cara buat itu tak kena. Jadi kata Imam Khattabi, jadi Nabi tidak bantah semaya sunat tu, tapi bantah waktu itu. Jadi maknanya dalam kata-kata Nabi itu tetap ada maksud kena buat salat fajar 2 rakaat tu. Jadi kalau tengok dari hadis lain kan, mana selepas tu lah. Qadha lah. Itu maksud dia. Sebab Nabi tak kata, tak payah buat dah orang semaya dah. Nabi tak kata gitu. Ini yang difahami oleh Imam Khattabi. Sebab kita tengok pelik. Apa istilah daripada hadis ni? Mengikut Imam Khattabi maknanya, boleh tunaikan salat. Mana secara qadha lah selepas salat subuh. Sebab apa? Sebab Nabi kata, tak payah buat dah lah. Moga lepas dah waktu dia. Moga orang semaya subuh dah. Kita tak payah buat dah lah. Nabi tak kata gitu. Jadi mafhum mukhalafahnya seperti mana Imam Khattabi sebut, mana kena buat. Tak tengok lagi daripada riwayat. Kalau tengok hadis ni saja pun ada isyarat ke arah tu. Itu kata Imam Khattabi. Walaupun mungkin sesetengah kata jauh tu.
Kalau sepatutnya kita nak faham gitu, kena tengok orang lain. Sebab apa dia menjadi amalan sahabat. Dan Nabi pun ada qada. Nabi pun ada qada bila terlepas subuh. Dia qada sekali dengan hak fajar tu. Bukan sekadar subuh saja. Tu. Sahabat Nabi ada qada. Bahkan dalam fiqh Syafi'i pun boleh qada walaupun tak naik, walaupun tak lepas lagi waktu, tak masuk waktu duha, boleh qada dah. Tu kita bincang dah sebelum ni. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya apa dia? Maksudnya bila semaya subuh dah tak leh dah semaya. Itu maksudnya. Lepas tu kalau semaya juga jadi lagu mana? Macam-macam kita bincang dah sebelum. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata berdosa. Sebab apa tu? Sebab melewatkan dengan sengaja jadi semaya fardu tu. Macam-macam ulama kata. Setengah kata sah tapi tak molek. Macam-macam. Kukuk mana pun tak molek. Tak molek tu. Kalau lebih baik laginya, selepas tu qada lah kalau tak ada. Gitu maksud dia. Dan jumhur ulama pun kata gitu tak boleh. Jumhur ulama kata tak boleh. Ada yang kata tak sah. Tapi itu bukan pendapat ramai. Baik, bab yang ke-62, al-munfaridu khalfas saffi, yakni salat berseorangan di belakang saf. Sah ada dah. Sah ni bila kata sah, maknanya lebih daripada sorang lah. Kalau semaya sorang tu orang tak panggil sah. Sebab kita semaya, kita imam sorang kita tak panggil sah, cuma kita duduk sebelah imam. Kita tak panggil sah gitu. Maksud sah ni maknanya ada lebih daripada sorang. Sah ada depan. Tak apa, kita akan bincang lepas ni lagu mana. Sah ada depan, dia pergi maya belakang. Sorang-sorang dia. Berimeh juga. Lagu mana? Kedudukan dia tu. Ada hal begini ni. Anda tengok dah. Anda naik masjid tu. Tengok dia sah kedua, dia sorang. Lepas tu kita pun klik, sah pertama tak penuh lagi. Ni lah maksudnya. Padahal, tak apalah kita bincang selepas ni. Ni agak panjang juga. Sebab apa? Sebab ni berlaku dalam masalah masyarakat kita. Jadi masalah ni. Ramai mana tak faham. Imam An-Nasai telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ini. Zahirnya, Imam An-Nasai mengemuka kedua hadis di bawah bab ini sebagai beristidlal, yakni sebagai mengambil dalil hukum seseorang salat berseorangan di belakang saf. Tindakan beliau telah dikritik oleh kebanyakan ulama dengan mengatakan ia adalah istilah yang tidak tepat. Apa tu? Sebab dalam hadis ni hak maya sorang tu perempuan. Hak tu ulama kata dak. Itu apa maksudnya? Tak kailah Imam Nasai tak faham. Cuba kita tengok hadis pertama. Perempuan mana boleh masuk sah lelaki? Kalau dia sorang, dia kena duduk belakang. Hadis yang pertama, iaitu hadis ke-92. Kena tulis potong tu hadis ke-92. Hadis 8-9. 92 ni maksud dalam bab ni saja. Wa bi qala akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan qala hadatsani Ishaq bin Abdullah qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitina fa sallaitu ana wa yatimun lana khalfah wa sallat Sulaim khalfana. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas, daripada Anas ni. Hadis ni hadis Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami di rumah kami. Lalu saya dan seorang anak yatim dari kalangan kami. Anak yatim pun anak dia jugalah. Itu maksudnya yatimul lana tu. Telah salat di belakangnya, yakni di belakang Rasulullah. Manakala Ummu Sulaim ni mak Anas lah. Dia telah salat di belakang kami. Maknanya dari segi kedudukan susunan itu, Nabi, imam, kemudian sah pertamanya, sah lelaki, terdiri daripada dua orang. Anas dan seorang anak yatim. Anak yatim itu makna lelaki juga lah. Kemudian Ummu Sulaim salat. Sebab Ummu Sulaim seorang. Mana perempuan seorang. Ummu Sulaim salat di belakang sah pertama tu. Jadi semaya seorang lah tu. Di belakang sah. Tu. Tapi hak semaya seorang tu perempuan. Baik. Cuba kita tengok. Sebab itulah setengah ulama dia kata tak kena. Sebab memang perempuan kena duduk seorang. Bila dia seorang, dia tak boleh masuk semaya bersama sah lelaki walaupun anak dia. Hak tu semua terima tu. Buat liberal yang kata boleh ya. Tu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tak boleh gitu. Jadi sepatutnya kalau nak beristilah tak boleh dengan hadis ni lah.
Kena cari hadis sebut bahawa sah pertama, sah duduk di belakang sah tu seorang lelaki. Sepatutnya tu. Kau lagu mana sebenarnya? Dari segi fiqh Imam Nasa'i. Baik, kita tengok. Di sini ana tulis agak panjang juga supaya kita faham. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Anas ini sahih dan ia telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia. Dari segi sahih, memang sahih hadis ini. Yang kedua, para ulama telah berbeza pandangan berkenaan hukum solat orang yang solat berseorangan di belakang sah. Ini secara umum. Kita bicara secara umum dulu. Lagu mana seorang itu sah ada dah, tak masuk dalam sah. Semaya seorang-seorang di belakang. Semaya Jumaat juga. Baik. Jadi ulama berbeza pandangan dalam nak menentukan hukum tu. Yang pertama, sekumpulan ulama menganggap tidak harus. Maknanya semaya dia tu tak sah. Bukan kata batal, tak sah lah. Ini adalah pandangan An-Nakhai, Al-Hakam. Al-Hakim tu sebenarnya tersilap tu. Al-Hakim tu sebenarnya. Al-Hasan Ibn Salih, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawih dan Abu Bakr bin Abi Shaybah. Kata mereka, kami tu maksud mereka, kami telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau telah berkata, maksudnya janganlah engkau rokok sehinggalah engkau mengambil tempat dalam sah. Maknanya jangan duduk rokok kecuali biar pasti duduk dalam sah. Maknanya kalau dalam riwayat Abu Hurairah ni tak boleh semaya duduk sorang gitu di belakang sah. Oh, kita kata sah penuh, nak masuk tak boleh dah. Lepas ni ada perbincangan. Nak buat lagu mana kalau sah penuh tu? Tadi kata mula-mula pendapat pertama kata tidak harus. Tapi pendapat kedua kata harus. Maknanya sah. Boleh jadi semaya dia. Ini adalah pandangan Al-Hasan Al-Basri, tokoh besar dalam kalangan tabi'in. Imam Malik, Auza'i, Imam Syafi'i kata sah. Dan Ashabul Ra'yi, orang-orang yang kita kata Ashabul Ra'yi lah. Puak-puak yang mengutamakan akal ni. Termasuk Zahiri dan sebagainya. Dia kata sah. Sah kan? Secara zahirnya inilah juga pandangan Imam An-Nasa'i. Dia ada kitab khusus sebenarnya. Tetapi Fiqh Imam Nasa'i berdasar pada kitab Nasa'i. Dia ada khusus, tebal juga. 800 muka surat lebih. Dia bincang tentang Fiqh Imam Syafi'i saja. Fiqh Imam Nasa'i. Misalnya kalau dalam ni dia sebutlah Imam Nasa'i antara yang berpendapat gini. Supaya dalam mazhab Syafi'i lah. Yang ketiga, tidak sah berdasarkan riwayat Wabisah dan riwayat Ali bin Al-Ja'd bin Syaiban. Ini adalah pandangan Ibnu Munzir. Kalau tadi tu setengah ulama kata tidak harus, tu bukan sekadar tidak sah, berdosa lah itu mana tidak harus. Setengah kata begitu. Hak ni sebut tidak sah, sebut dengan terang. Kalau tadi kata tidak harus, maknanya berat lagi tu. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, Ibnul Munzir selepas mengemukakan dua riwayat ini, kita baca dulu, baca Wabisah bawah, tanah letak bawah tu ya. Sebab lewat sikit masuk nota kaki, jadi kena pakai letak bawah. Lepas tu baru tengok. Cuba tengok kan. Mana dia kata hadis Wabisah yang menjadi istidlal kepada kalangan yang mengatakan tak sah sama sekali kalau semaya duduk sorang belakang sah gitu. Apa ni dalil dia ni? Satunya riwayat Wabisah dan yang kedua riwayat Ali bin Al-Ja'd. Baik, riwayat Wabisah, cuba tengok bawah nota kaki yang ke-42 tu. Diriwayatkan daripada Ziyad bin Abil Ja'd daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Ini sahabat ni. Wabisah ni sahabat. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki salat bersendirian di belakang satu kaum. Satu kaum tu mana kaum tu semaya ada sah yang lengkap lah. Tiba-tiba dia pergi semaya di belakang sore-sore dia. Maka baginda menyuruhnya mengulangi salat. Lalu beliau mengulangi. Nabi suruh dia semaya semula. Dan riwayat ni sahih. Tapi bagi Imam Syafi'i, dia kata setahu dia tak sahih. Dia kata kalau riwayat Wabisah ni sahih, laqultu bih. Aku akan berpegang pendapat ni. Tu. Cuma ana tak sempat nak rujuk. Kok mana dia kata tak sahih tu? Cuma ada kenyataan Imam Syafi'i dalam huraian Syekh Ethiopi ni, dia kata Imam Syafi'i kata kalau lah hadis Wabisah ni sahih, laqultu bih. Pasti aku akan berpendapat gitu juga. Baik, tu ya. Jadi khilaf tu. Mana Imam Syafi'i ni bukan main-main. Yang kedua, jadi Abu Bakar Ibnul Munzir telah menyabitkan hadis ini. Jadi kata Ibnul Munzir itu kunyah dia lah. Nama dia dua, Ibnul Munzir, Abu Bakar Ibnul Munzir.
Nama dia sebenarnya ulama katanya lain. Tak apalah. Abu Bakar Ibnul Munzir, lebih terkenal dengan Ibnul Munzir. An-Naisabur, orang Naisabur. Bukan orang Arab pun. Hebat genimo, Dia kata telah menyabitkan hadis ni oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Mana Imam Ahmad dan Ishaq kata hadis ni sabit. Tak boleh kita nak nafikan hadis ni. Jadi ulama kata ni, bila Imam Ahmad dan Ishaq kata sabit, dia kata dua orang tokoh ni kena ambil kira pandangan dia. Bukan main-main ni dua ni. Tu. Ni dalam kitab Al-Awsat disebut gitu. Kitab dia lah, Abu Bakar. Baik. Mana hadis Ali bin Asy-Syaibani? Cuba kita tengok nota 43 tu. Beliau telah menyebutkan, yakni Ali bin Al-Jad bin Asy-Syaibani, dia kata bahawa Rasulullah SAW telah melihat seorang lelaki salat di belakang saf. Tak masuk dalam saf, semaya saf di belakang. Baginda telah berhenti dan menunggu sehingga lelaki itu selesai salat. Mana pada waktu ni Nabi lalu, bukan Nabi tak semaya. Selepas selesai dia salat, maka Nabi pun kata, ulangi salat engkau. Semaya semula, Nabi kata ke dia. Semaya semula. Tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang sah. Ni berat benar. Seolah tidak sah maya dia tu. Ini dah dalil pihak yang ketiga kata tak sah tu. Ni pun mengikut ulama, sahih hadis ni. Tu. Lagu man. Kita kata tu. Cuba kita tengok kan. Baik, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, Ibnul Munzir selepas mengemuka kedua riwayat ini, riwayat daripada Wabisah dan juga daripada Ali bin Ja'd tadi, beliau berkata, para ulama telah membuat perincian dalam isu ini dengan mengatakan perlu dibezakan antara lelaki dan perempuan. Sebabnya Imam Nasa'i dan beberapa orang lagi yang Anas sebut selepas ni, dia kata dak. Betul dah Imam Nasa'i buat istilah ni. Dia buat mari hadis Anas tadi, Ummu Sulaim mai seorang. Sebab apa? Sebab dalam kisah ni kalau perempuan boleh, lelaki lagi boleh lah. Tapi itu bukan mewakili jumhurul ulama. Jumhur ulama kata dak. Perempuan ni khusus. Antara Imam Syaukani nukil. Ibnu Munzir ni antara ulama yang berpendapat tak boleh kita nak guna hadis Anas ni. Sebab memang Ummu Sulaim dia kena duduk belakang. Moga dia perempuan. Kecuali kalau ada ramai perempuan, dia seorang. Tak boleh nak kait dengan hak tak boleh hak larang ni untuk lelaki. Makna di situ ada perbezaan. Kalau perempuan dalam kisah ni tak sama dengan lelaki. Tetapi Menasai dan juga lepas ni Anas sebut ramai lagi ulama nak kata dok serupa. Mana boleh istidlal dengan hadis ni. Kalangan yang mengatakan sah, yakni harus, mereka telah berdalil. Mana sah tu mana pendapat pertama tadi lah. Ataupun pendapat yang kedua harus. Pendapat yang pertama tu kata tidak harus, pendapat kata harus yang kedua tu. Kalangan yang mengatakan sah, yakni harus, mereka berdalil dengan hadis Abi Bakrah yang akan datang pada bab berikutnya, iaitu bab 63 hadis 871 selepas ni. Hadis tu kalau berdasar pada hadis tu maka bolehlah. Mereka membuat ulasan bahawa Abi Bakrah dalam hadis selepas ni telah mendirikan salah satu salat di belakang saf dan Nabi SAW tidak menyuruhnya mengulangi salat berkenaan. Oleh kerana itu boleh dimaksudkan perintah i'adah. Kalau dalam hadis ada Nabi suruh semula semaya, hak tu sebagai sunat. Hak tadi sah cuma untuk sunat, sebagai sunat. Dan mubalaghah, dan Nabi memberi penekanan agar mengutamakan beradalah sah. Lain kali jangan buat gini. Sebab tu Nabi suruh semaya mula, hak tu sunat saja, sebagai mubalaghah. Bukan kata tak sah. Dia faham gitu. Sebab apa? Sebab hadis tu ada dua-dua. Kalau sah ya ada, senang tu. Ni orang panggil kaedah jamak lah. Nak pakar belakang muka hadis tu sahih. Dia gini, kaedah ulama ni nak. Biasanya kalau hadis tu sahih, dia tak tolak hadis tu. Mesti dia akan cuba kompromi ke hadis tu supaya tidak bercanggah. Kecuali hadis tu lemah sangat, tak boleh nak lawan sahih tu. Kalau sahih kedua-duanya, dia akan cuba juga supaya tidak disia-sia ke hadis tu. Tu kaedah ulama kita lah. Misalnya dalam kisah ni gitulah. Mereka yang berpendapat harus juga beristilah selain daripada hadis Abi Bakrah akan datang, kita akan bincang lepas ni. Ulama yang kata harus ni antara istilah mereka adalah hadis bab, hadis yang kita bincang ni lah. Hadis ni ada setengah ulama pertikar tu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun ada kalangan ulama yang tidak setuju dengan istilah ini
dengan alasan keharusan itu untuk perempuan sahaja, tidak untuk lelaki. Memang perempuan memang gitu. Jadi nak guna hadis ni untuk kata boleh, tak kena dia tu. Ada ulama kritik gitu. Ramai juga kalangan ulama yang bersetuju dengan istilah ni. Sokong Imam Nasa'i ni. Antara mereka adalah Imam Az-Zailai. Imam Az-Zailai yang menyebut dalam kitab Nasbur Rayah. Kitab dia lah. Maksudnya. Az-Zailai ni tokoh besar lah. Dia kata boleh istilah. Ni cuba tengok kata-kata dia ni. Ni dalam kitab Nasbur Rayah. Hukum kepada lelaki dan perempuan dalam isu ini sama saja. Tak perlu kita nak beza-beza. Dia kata gitu. Ibnu Battal berpendapat. Maksudnya. Dia mari pula kata-kata Ibnu Battal. Apabila telah sabit harus kepada perempuan dalam isu ni, lelaki lebih aula lagi. Dah kalau perempuan boleh, lelaki lagi boleh. Kotu dia pergi. Nak awak ni. Enggak Imam Syafi'i kata boleh, tak ada masalah. Sah. Molek tak molek tu yang kedua. Sah tu. Lepas ni kita akan bincang lagi. Sebahagian ulama telah menolak istidlal yang dibuat oleh Ibnu Battal bahawa hukum berada dalam sah adalah sama lelaki dan perempuan. Ada orang tak setuju, tak boleh, dia kata tak boleh nak sama kan. Mereka menjelaskan bahawa perempuan tetap tidak boleh berada dalam sah lelaki jika mereka seorang. Hukum mana pun dia tak boleh masuk. Lepas tu kalau perempuan tak boleh, kalau perempuan tu kalau kita kata asing, maknanya perempuan. Sebabnya Ibnu Battal tu dia kata mana sabit perempuan tu dalam isu kita tadi kita sebut ada kata beza ada kata tak beza contoh Imam Nasa'i bagi dia tak ada masalah pun sebab tidak beristilah ni maknanya kisah yang berlaku pada Ummu Sulaim kita boleh bawa untuk lelaki juga. Itu kata Imam Nasa'i, maknanya tak ada beza tu. Tetapi ada ulama yang kata beza. Misalnya Az-Zailai. Bahkan Ibnu Battal berpendapat maksudnya apabila bila sahabat dah haruh pada perempuan, mana dalam isu ini maka untuk lelaki lebih awal lagi. Maknanya Ibnu Battal ni salah seorang yang kira-kiranya dia beristilah juga hakikatnya. Hakikatnya kalau kita sebab kalau perempuan boleh, lelaki lebih boleh. Maknanya dia bersetuju dengan Imam Nasa'i ni. Cuma cara dia istilah tu. Pada cara dia istilah. Mana lebih aula dah untuk lelaki dah perempuan boleh. Imam Syafi'i pun tak kata gitu. Cara dia istilah. Hak lain kata sama je. Dia dok. Parut lagi dia beri. Tu maksudnya. Baik, cuba tengok. Sebab tu sebahagian ulama telah menolak istidlal dibuat oleh Ibnu Battal bahawa hukum berada dalam soal sama lelaki dan perempuan. Bahkan lebih aula lagi. Mereka menjelaskan bahawa perempuan tetap tidak boleh berada dalam sah lelaki jika mereka seorang. Jadi tak boleh nak qiyah tu dengan perempuan. Sebab memang perempuan tak boleh. Boleh tak maksud dia tu? Jadi kalau Imam Zailai ni dia kata sama, maknanya betul dah lah Imam Nasa'i beristilah dengan hadis Ummu Sulaim ni. Sebab lelaki sama saja. Imam Syafi'i pun kata gitu, ramai juga ulama lain. Tetapi Ibnu Battal pergi lebih jauh. Dia kata ke dia, kalau perempuan boleh, lelaki lebih boleh. Tu lebih jauh lagi dia begitu. Bukan kata tak boleh, lebih boleh. Jadi Islam begitu, setengah ulama tolak. Apa dia kata? Tak boleh. Maknanya ulama yang tolak ni mereka menganggap menyamakan kes ini untuk lelaki dan perempuan tidak tepat. Beda. Itu maksudnya. Maknanya kena beza lah. Beza ni maksud lagu mana? Hak kisah Ummu Sulaim tadi memang ada perempuan dia tak boleh, dia sah. Jadi kalau kita nak beristilah dengan hadis, kena awak mari hadis lain. Sebab lelaki tak boleh duduk sah-sah kayak gitu. Jadi maknanya perbincangan sebenarnya bagi mereka, hak kita nak bincang-bincang tentang lelaki. Ataupun perempuan yang ada ramah tapi tiba-tiba semaya sore juga di belakang sah. Itu tak boleh juga. Itu maksud dia. Sebab hukum mana perempuan kalau dia tak boleh masuk sah lelaki. Kerana itu jadi dia duduk sore tu. Bila perempuan tu sore. Seorang perempuan harus berada dalam sah bersendirian jika tidak ada perempuan yang lain bersama mereka. Hak ni tak kait dengan lelaki. Untuk perempuan memang gitu. Keharusan untuk lelaki berada dalam sah bersendirian hanya apabila berlaku darurah. Ini Imam Syafi'i pun terima. Dalam mazhab Syafi'i ini dibincang khusus. Lelaki ni hanya boleh berada bersendirian dalam sah berada bersendirian di belakang sah. Mana sah ada. Tiba-tiba dia maya sore alik belakang. Semaya jemaah juga. Hak ni boleh kerana darurah. Maknanya hukum asal tak boleh. Hukum asal tak boleh.
Misalnya, sah telah penuh, tidak ada ruang langsung untuk beliau mencelah, maka harus pada ketika itu untuk beliau berada di belakang sah bersendirian. Ini satu pandangnya dalam mazhab Syafi'i. Dan orang lain pun kata gitu juga. Yang ketiga, kita nak bincang lebih luas lagi. Ni, ulama berbeza pandangan berkenaan orang yang tidak ada ruang untuk berada dalam sah. Apa yang mereka mesti lakukan? Nak buat lagu mana? Tu khilaf pula. Kalau secara umumnya tadi tak apalah, boleh sembahyang belakang. Tapi ulama tidak sepakat tu. Misalnya, yang pertama, harus berada di belakang sah. Ini pendapat umum. Boleh, sebuah tadilah. Telah diriwayatkan daripada nas Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Buaiti. Ni anak murid, orang panggil anak putih Imam Syafi'i ni. Dia ni antara yang paling tinggi kedudukan dia. Tapi riwayat Imam Syafi'i yang paling banyaknya Ar-Rabi' tu dalam kitab Al-Um. Dia ni ada, dia buat macam Mukhtasar Buaiti lah. Dia meriwayatkan pandangan. Boleh dikatakan dia ni Syekh Al-Buaiti ni, kalau mengikut ulama dalam konteks mazhab Syafi'i, dialah sebenarnya penerus mazhab Syafi'i. Sebab dia anak murid. Banyaklah kelebihan dia nya. Kalau kita baca tentang Buaiti dalam konteks, maknanya harapnya Imam Syafi'i pada dia dalam bab mengeluarkan fatwa. Kadang-kadang orang tanya anak murid kawan ni lah. Siapa begitu kedudukan Imam Al-Buaiti ni? Nama kita ada Mukhtasar Al-Buaiti. Dalam kitab ni dia sebut kata-kata Imam Syafi'i bahawa seseorang boleh berdiri di belakang sah, tak apa. Beliau tidak boleh menarik seseorang untuk bersamanya. Ni Imam Syafi'i kata mengikut Al-Buaiti, anak putih dia ni. Tak boleh kita nak eret orang hadut sah depan bersama kita. Jika beliau menariknya untuk bersamanya, maka akan hilanglah fadilat sah hadapan bagi orang berkenaan, dan akan berlaku kelompangan bagi sah berkenaan. Jadi berubah sah. Ini adalah pendapat Abu Tayyib At-Tabari, dan beliau telah meriwayatkan pendapat ini daripada Imam Malik. Imam Malik kata gitu. Tak boleh tarik. Imam Syafi'i sendiri secara nas. Secara nas maknanya dia petik kata-kata tu. Dia kok kata-kata Imam Syafi'i sendiri. Siapa dia? Imam Al-Buaiti. Siapa dia Imam Al-Buaiti? Anak murid yang paling dipercayai oleh Imam Syafi'i. Itu pendapat pertama. Boleh, tak perlu dieret orang. Yang kedua, harus menarik seseorang untuk bersamanya. Ini adalah pendapat kebanyakan tokoh-tokoh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tokoh dia bercanggah dengan Imam Syafi'i. Lepas tu nak kira lagu mana ni? Imam Syafi'i kata tak boleh tarik. Anak-anak buah kata boleh tarik. Mana ayatnya khilaf bab fiqh lagu tu. Sebab tu ulama kata mazhab Syafi'i tak semestinya pendapat Imam Syafi'i. Ini contohlah, ni antara contoh. Ini adalah pendapat kebanyakan tokoh-tokoh dalam mazhab Imam Syafi'i. Disunatkan, sepatut diturut salah, disunatkan bagi orang yang ditarik membantunya, dan keharusan ini tidak ada beza bagi yang masuk di pertengahan salat atau pada peringkat permulaan salat. Maknanya mengikut pendapat dalam mazhab Syafi'i, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'i sendiri. Bila kita mari semaya, kita sorang. Sah penuh dah, kita boleh tarik. Tapi kalau kawan tu tak faham, masalah lah. Bukan cuih. Kalau cuih neng kawan tu, tak ada apa, berapa boleh nak ayat ni. Kita boleh tarik dia, gerak baju dia. Kenapa faham lah? Ni masalah kan. Lama dia mikir, budak mana tarik baju aku, baru ni kena dah. Ni kena pula. Dah tak apalah tu masalah faham tak faham. Kita tak bincang sini. Nak hanya boleh tarik. Kita boleh kata ke dia, tolong undur ke belakang, masuk sah bersama saya. Kita boleh kata. Enggak, kita tak main lagi. Boleh kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i. Boleh tarik kita. Lepas tu saja-saja kau dia buat gini, ulama kita ni nak bila dia bercakap ada dalil dia, ada kaedah dia, cuba kita tengok kan. Tak kiralah sama ada kawan tu masuk orang semaya dah, ataupun ketika nak semaya, ketika nak betul sah tu, tiba-tiba dia tak boleh masuk dalam sah tu. Dia boleh heret. Tu lagi mudah lah, gua tak semaya lagi. Tapi dia tengah semaya pun boleh tarik juga. Baik, cuba tengok. Pandangan mereka ni beristilahkan daripada hadis mana? Diriwayatkan daripada Atha dan Ibrahim An-Nakhai bahawa orang yang masuk dalam salat dan sah adalah dikira sama sah dan bersambung, dan harus baginya menarik seseorang untuk bersama dia. Bila dia masuk dalam sah, bila dia semaya, kira sama. Jadi dia tarik tu tak apalah, sebab sama tu. Jika sama, makna tidaklah kata dia tak semaya lagi, dia tarik orang nak semaya, maka perbuatan dia kira salah. Sebab apa? Sebab dia tak semaya, orang semaya. Tak sama, sebab kawan tu nak semaya.
Kira sama kekuatan tu. Dia tarik tu tak dosa. Kira kita ni dilarang ganggu orang semaya. Sebab kita tak semaya. Tuhan ni tak apa. Dia kata sama. Sebab tu harus menarik tu. Tindakan ni dianggap keji oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kata keji perbuatan ni. Dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai kata tak boleh. Keji. Dipandang keji. Imam Al-Auza'i dan Imam Malik anggap makruh buat gini. Sebahagian mereka menganggap tindakan tersebut sebagai zalim. Sebab kata zalim tarik tu. Parut tu khilaf. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Imam Syafi'i kata tak molek. Tidak harus. Tak apalah. Bagi yang berpendapat harus menarik, tu bila saja anda buat ringkah gitu. Harus tarik lah. Mereka beristilah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsatnya. Yani Mu'jam Awsat dia. Dan Imam Al-Baihaqi, iaitu hadis Wabisah yang menyebutkan bahawa Rasulullah telah berkata kepada orang yang salat di belakang sah, maksudnya, wahai musalli, kenapa engkau tidak masuk sah? Kenapa engkau tidak menarik seseorang untuk bersama engkau? Ulang semula salat engkau. Maknanya boleh tarik. Nabi kata apa tak tarik? Dia tak tarik, Nabi kata semaya semula. Ni dalam sanad lain ni. Dalam sanad hadis tak apalah. Dalam sanad hadis terdapat As-Sari bin Ismail. Beliau adalah matruk, orang tak pakai hadis dia. Dalam sanad yang lain sebagaimana tersebut dalam Tarikh Asbahan oleh Abu Nuaim, terdapat seorang perawi yang bernama Qais bin Ar-Rabi'. Beliau adalah seorang perawi dhaif. Maknanya nak beristilah dengan hadis ni boleh tarik, tak boleh. Hadis ni tak kuat. Sebab itulah jumhur ulama kata tak perlu tarik tu, tak perlu, mai seorang boleh. Tu pendapat jumhur sebenarnya. Kalau kita tengok, cuma mana tak masuk sini. Yalah kita fikir secara logik pun tak nak apa. Nak tarik. Lepas tu kalau tarik jadi lagu mana? Kalau ada orang tarik pokok kita, paling tu silap-silap boleh. Mana tarik-tarik ni noh. Yalah tak apa lagi kita bicara tentang bekoh. Sebab tu Anas sendiri pun Anas tak akal pendapat ni. Cuma nak ayatnya ada. Sebab itulah kita bila kita belajar ni dah, kita fikirlah pula hak mana lebih ramai, hak mana lebih munasabah. Lepas tu ulama kata hak kata tarik tu tengok tu ada saja perawi dia yang ulama pertikah. Baik, hadis yang kedua. Hadis ke-870. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Nuh yakni Ibn Qais an Ibn Malik wa huwa Amrun an Abil Hawra an Abil Jauza tu an Abil Jauza an Ibn Abbas qala kanat imra'atun tusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasna'u min ahsanin nas qala fakana ba'dul qaum yataqaddamu fi as-saff al-awwal li alla yaraha wa yasta'khiru ba'duhum hatta yakuna fi as-saff al-mu'akhkhar fa idza raka'a nazara min tahti ibtihi fa anzala Allah 'azza wa jalla wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-mustaakhirin. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, ada seseorang yang sangat cantik. Ada seorang perempuan itu tertinggal tu. Imra'atun, tambahan tertinggal. Ada seorang perempuan yang sangat cantik. Tuan terjemah sangat tu sebab dia ayat ni dia ayat tegas. Hasna min ahsanin nas. Jadi kita terjemah perempuan ni bukan cantik biasa dah, sangat cantik. Sehingga iftinan, terpesona tengok. Tu dalam syarah sebut. Sebab tanda terjemah sangat cantik. Kok cantik ni ramah, ni sangat cantik. Itu maksud dia dalam nas ni. Dia telah salat di belakang Rasulullah, maknanya dia semaya lah. Tu. Bukan dia seorang, ramahlah perempuannya. Tapi dia duduk sah depan, di kalangan sah perempuan dia sah depan. Kata Ibnu Abbas, perawi hadis ni, sepatutnya kita highlightkan Ibnu Abbas ni. Jadi kata Ibnu Abbas, dia kata sebahagian orang cuba mengambil bahagian hadapan di sah pertama agar tidak terlihat perempuan berkenaan. Ada sahabat tu sengaja maya depan, takut tengok perempuan ni terganggu maya lama, terganggu maya. Tapi kata Ibnu Abbas, namun ada juga sebahagian orang yang cuba ke belakang sehingga ke saf yang paling akhir. Hak tak jauh ni lah. Ni. Apabila rokok, akan mengintai perempuan berkenaan dari bawah ketiak mereka. Dia buka ketiak gitu. Dia nak tengok Tino tu. Kalau puak Syiah tahu hadis ni, dia kata tengok sahabat. Bukannya jauh.
perawi hadis ni hurahlah ke mana ayat ni, cuba kita tengok. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya. Tadi kita baca dah maksud dianya, dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu. Ni hadis lepas main. Di antara kamu, dan sesungguhnya kami telah mengetahui pula orang-orang yang kemudian. Hok pergi ke belakang nak ngitar, kami tahu. Niat tak betul tu. Baik. Hadis Ibnu Abbas ni sahih. Yang kedua, mengikut Ibnu Abbas, dia kata maksud orang-orang yang terdahulu dalam ayat ni adalah orang yang taat beragama dan warak. Manakala maksud orang-orang yang kemudian adalah orang-orang munafik dan orang-orang jahil dari kalangan badui dan orang-orang yang lemah iman. Jadi orang yang duduk depan tu tak adilah. Ibn Abbas kata dia takut ternampak perempuan. Pakat dia suruh depan. Moga dulu tak ada tabir perempuan duduk belakang gitu ya. Jadi puak-puak pergi ke belakang ni, kata Ibn Abbas ni puak-puak munafik. Orang-orang tak juh, orang-orang badawa, hak tidak terdidik dengan didikan yang betul tu. Duk masih ada perangai jahiliah lagi tu. Dia orang yang lemah iman. Hak tu maksud pergi ke belakang. Kata Ibn Abbas. Cumanya di sini anda tidak bincang tafsir lah, sebab tafsir ayat ni dia tidak sepakat ulama. Ni cuma sini anda ambil hak Ibn Abbas sebab dia riwayat hadis ni. Ramai lagi ulama yang kata tidak gini, tidak seperti Ibn Abbas sebut ni. Mana ayat ni walaqad alimnal mustaqdimin dan seterusnya ni, hak ni ulama tafsir berbeza pendapat. Cuma anda tak bincang tu. Atau boleh tengok sendiri. Kita nak sebutnya bagaimana Ibn Abbas faham ayat ni sebab dia yang meriwayatkan hadis ni. Yang ketiga, sebahagian ulama mempertikaikan sudut ketepatan hadis ni diletak di bawah bab ini. Dia kata tak sesuai ni. Hadis ni diletak di bawah bab ni. Sebab bab ni bicara tentang hukum orang semaya berseorang yang di belakang saf. Bapa yang setengah ulama kata tak tepat hadis ni diletak di bawah bab ni. Bagi mereka sangat tidak jelas bahawa watak yang mengambil ruang belakang saf adalah seorang saja. Kalau kita tengok ayat Quran pun sebut ni mustakhirina. Jamak tu. Ramai tu. Orang-orang yang pergi ke belakang. Bukan seorang. Jadi tak ada sebenarnya dalam hadis tak ada hak semaya seorang di belakang saf, tak ada. Tu. Jadi ramai ulama kritiklah apa letak hadis ni sini. Kerana sangat tinggi kebarangkalian bahawa jumlah mereka hak pergi ke belakang nak ngitah tu melebihi seorang. Tetapi bagi Imam Nasai dia kata hak ni muka ayat Quran ni tidak sepakat ulama kata walaupun kita kata mustakhirin mustaqdim guna lafaz jamak, tapi tidak semestinya maksud khusus cerita ni. Sebab ramai lagi ahli tafsir kata ayat ni tidak turun berkait dengan cerita tu. Setengah ulama tafsir kata mustaqdim orang dulu. Mustakhirin orang kemudian tak berkait dengan hodok ngitar dalam semaya ni. Ramai juga yang kata begitu. Jadi maknanya pada pandangan Imam Nasai ni bagi orang yang bela Imam Nasai lah. Dia kata dak ni ada seorang tak perangai gitu. Hak itulah Imam Ibn Abbas kata munafik tu ada jenis gitu. Tapi tak jelas lah. Sebab tu ulama kata tak sesuai. Tak sesuai. Gitu maksud dia. Baik, seterusnya kita perhabiskan ni. Bagi depan nak bagi nota lain. Kita habiskan sedikit lagi. Bab yang ke-63, ar-ruku' duna as-saf. Rukuk yakni salat bukan dalam saf. Ni cerita dia ni ada berlaku pada sahabat. Ni parut juga ni. Dia mari nak sembahyang, masuk dalam masjid tu Nabi rokok. Dia perokok di dekat pintu. Setengah ulama kata patut dia jalan masa rokok. Dia jalan masa rokok, masuk dalam saf. Setengah ulama kata dak. Dia bila dia i'tidal, masa i'tidal tu dia jalan. Tapi makna masa dia jalan dia duduk dalam sembahyang dah. Mana takbiratul ihram berlaku ketika dia mula-mula masuk masjid. Hak ni khilaf besar juga di kalangan ulama. Lagu mana tu? Baik, cuba kita tengok kan. Imam Nasai telah mengemuka kedua hadis di bawah bab ini. Kedua-dua hadis bab menunjukkan hukum seseorang yang rukuk sebelum sampai ke saf. Rukuk awal-awal lagi. Dia takut terlepas kalau tak ada rukuk tu. Tak ada lah sah rakaat tu. Tak ada lah rakaat tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi Imam Nasai kemuka kedua hadis. Hadis yang pertama hadis 871. Wa bi qala akhbarana Humaid bin Mas'adah an Yazid bin Zurai. Bukan Yazidah tu, Yazidi tu. An Yazid bin Zurai qala hadatsana Sa'id an Ziyad al-A'lam. Qala hadatsana Al-Hasan anna Abu Bakr haddathahu annahu dakhala al-masjid wan Nabi sallallahu alaihi wasallam raki'un
Faraka'a duna as-saff. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zadakallahu hirsa wa la ta'ud." Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Bakrah. Beliau telah menceritakan bahawa beliau telah masuk ke dalam Masjid Madinah. Masjid ni mana? Masjid Madinah. Pada ketika itu Nabi SAW sedang rukuk. Lalu beliau terus rukuk. Tak ada siapa kesah. Dia masuk, Nabi tu rukuk. Dia pun Allahu Akbar. Dia rukuk lalu. Dekat dengan pintu masjid. Tu. Nabi SAW telah berkata kepada beliau, mudah-mudahan Allah akan menambahkan kesungguhan untuk berbuat baik kepada engkau. Nabi puji dia. Tapi Nabi kata di ujung, jangan buat gitu lagi lepas ni. Nabi kata, janganlah engkau ulangi perbuatan sedemikian. Lepas ni bolah buat kijak lagu ni. Kalau kita terjemah mafhumnya gitulah. Tapi Nabi tak kata main mula, tak sah tu apa tu, berapa anggota besar gerak tu, berapa kali, berapa langkah tu. Nabi tak kata. Jadi hadis Abi Bakrah ni sahih. Hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sebab tu ada ulama kata boleh. Apa kita tak buat ni? Baik, tak apa, kita tengok lagu mana. Yang kedua hadis, jadi tak boleh kita kata kalau ada orang gini, jahil. Jangan kata. Hadis ni sahih ni. Kau lagu mana? Cuba tengok. Hadis bab yang pertama. Hadis bab yang pertama ni, bukan hadis ni ada dua. Hadis bab hak mula-mula, iaitu hadis 871. Menunjukkan larangan masuk dalam solat sebelum sampai kesah. Hadis ni ulama pihak Nabi larang sebenarnya tu. Cuma dah dia buat dah. Tak apalah, tapi lain kali jangan buat. Tu larang lagu mana? Larang tu apa maksud? Makna larang, tapi sah semaya tu. Itu maksud di sini ya. Inilah yang dimasukkan oleh bab yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i. Sebab Nabi tak suruh dia semaya semula. Cuma Nabi larang lain kali jangan buat. Maknanya tak molek lah. Larangan itu bukan makna haram. Tak molek. Dalam riwayat Al-Bukhari melalui jalur Hammam disebutkan beliau, yakni Abu Bakrah, telah menyebutkan perihal tindakan beliau yang melakukan demikian. Ini menunjukkan maklumat itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sendiri yang memaklumkan kepada baginda. Maknanya kalau kita campur dengan riwayat lain, macam mana Nabi tahu? Bukan Nabi duduk semaya. Kalau kita tengok riwayat Bukhari ni, Nabi tahu sebab Abu Bakrah sendiri riwayat. Dalam hadis riwayat Nasa'i tak ada tu. Dia cerita lagu. Maknanya, ada maksud sini anda tidak sebut. Maknanya Abu Bakrah tu dia tak tahu hak tu taklif. Cuma dia tak siwi tinggal rakaat. Dia buat lagu tu. Jadi makna dia sebut Nabi tu dia nak tengok respon Nabi lagu mana. Tu kita boleh faham melalui riwayat Imam Bukhari. Nampak tu? Hak tu ya Nabi puji dia tu. Baguslah. Bapa takut tinggal rakaat, tapi bola buat lagu tu lepas ni. Nabi sebut. Sebab tu tak ada sahabat amal ni. Tak ada. Baik, cuba kita tengok. Iyalah, tak apa, kita tengok dulu. Yang keempat, ketinggian. Tak apalah, ni istidlal biasalah, ni kesimpulan. Cuma tadilah nak ayatnya Nabi, kukuk Nabi kata la ta'u, jangan engkau ulangi lagi perbuatan lagu tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata sah buat gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak sah. Jalan lah tu. Hak berat lagi nya setengah ulama kata tak ada dalam setengah tu dalam secara isyarat. Dalam riwayat lain dia jalan dalam keadaan rokok. Masa ana belajar dulu untuk guru ana sebut Maulana, dia kata dia tak nampak tu. Dia rasa dia jalan masa dia lepas dia i'tidal. Kalau rokok tu pelik benar nampak tu. Rokok guru jalan gitu tak pelik nampak tu. Tapi sekali kita fikir, makna dia tak tahu. Sebab tu setengah ulama kata dia tak tahu waktu tak boleh. Dan kerana itulah dia tanya Nabi. Sebab sebelum tu tak ada orang buat gitu. Dia mula-mula buat. Tu cerita dia. Gak Abi Bakrah ni bukan main-main. Orang sangat jaga hadis Nabi ni. Siapa dia hadis dia ingat, hadis dia tahu dia tulis. Dan catatan dia tu orang panggil catatan emas ni Abi Bakrah ni. Bukan main-main. Bukan sahabat kecil-kecil dogo-dogo lah ni. Sebab tu Nabi puji dia. Cuba tengok Nabi doa kepada dia. Cuba perhati hadis tu. Nabi kata, sebelum Nabi kata jangan buatlah lepas ni, Nabi doa dulu. Zadakallahu hirsa. Mudah-mudahan Allah memberi kesungguhan padamu untuk buat kebaikan. Nabi doa kebaikan.
Tapi lepas ni bola buat gitu. Bak Nabi faham maksud dia, takut tinggal sah. Dan dia ni bukan jenis mari maya lewat, dah sekali-sekala berlaku gitu. Baik. Yang keempat, kita pergi kepada istinbat lain. Hadis ni memaparkan keinginan tinggi para sahabat untuk mendapat kebaikan, iaitu segera masuk salat bersama Nabi. Tak boleh lewat. Nak masuk lalu. Tindakan mereka bersesuaian dengan ayat 133 surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Hadis ni, ayat ni sesuai dengan tindakan dia tu. Ulama kata. Yang ketiga, daripada hadis ni juga istinbat dia, ketua wajar bahkan mesti membuat teguran dan pembetulan apabila berlaku apa-apa pelanggaran hukum oleh orang bawahan. Ini termasuk dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya perbuatan dia tu ulama kita faham tak molek, tak boleh buat gitu. Kalau kita kata sah pun tak molek. Itu maksud dianya. Tapi ulama kata tak sah. Sebab apa? Sebab hal tu dia tak tahu. Dia ada bijak pula, cuma mana tak masuk sini. Jadi ulama kata kalau sah tu atas rasa tak tahu, tak betul gitu. Sebab ada berlaku kes lain dalam bab solat ni, bila seorang tu buat sesuatu yang tak betul, Nabi suruh lah mula. Hak ni tak. Maknanya hak ni boleh. Kalau tak sah mesti Nabi suruh lah balik. Seperti mana dalam kes lain, dalam semaya juga. Tu. Ulama tengok semua tu. Yang keenam, mendoakan kepada orang yang melakukan kebaikan walaupun mungkin beliau tersilap semasa melakukannya. Sebab Nabi faham maksud Abu Bakrah ni tak siwit tinggal sah. Nak biar terus masuk semaya, dalam semaya. Mungkin Nabi semaya dah. Maka tu ya dia akad takbir lepas tu rokok lalu tu. Niat tu molek, cuma ada tak kena cara buat. Boleh jadi dia tak tahu. Tetap Nabi doa kebaikan. Sebab apa? Doanya dari sudut niat dia bersungguh-sungguh nak dapat kebaikan. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan adalah termasuk dalam sunnah dan ia adalah masyru'ah, termasuk dalam syariat. Boleh pahala pula tu. Buat tu sakau bersungguh tu. Yang ke-8, hadis ini adalah salah satu dalil bagi orang yang mengatakan sah salat di belakang saf. Semaya tak masuk saf pun sah juga. Tu. Yang ke-9, hadis ini juga menjadi dalil bahawa masbuk, yakni orang yang mari lewat, wajar terus masuk dalam salat walau dalam keadaan mana beliau sempat dengan imam. Kalau dia sempat dengan imam sujud, terus masuk lalu sujud, jangan tunggu. Faham tak? Misalnya kita masuk mari tu tengok tu imam duduk sujud, jangan duduk tunggu. Setengah orang kata tunggu nanti imam diri. Tengok orang kan akhir tu. Bapa kita bincang, dia sebut dah bapa tak seri tunggu tu supaya boleh pahala sujud sama imam tu lah. Ni kalau tunggu rugi dah situ berapa bentuk perbuatan. Masuk selalu. Hak tu yang Abu Bakrah buat tu. Yang ke-10, yang terakhir lah. Berdasarkan hadis ini juga ada pihak yang mengharuskan jika seseorang mendapati imam sedang rokok, beliau boleh terus rokok dan selepas itu boleh berjalan memasuki saf. Ada ulama kata ini bukan pendapat jumhur. Antara dalil yang dipakai oleh mereka adalah hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Hak lain, hadis lain, Mu'jamul Awsat. Daripada Atta' bahawa beliau telah mendengar Ibnu Zubair berkhutbah semasa beliau berada di atas mimbar masa hari Jumaat ni. Atta' dia dengar Ibnu Zubair. Atta' ni tabi'i, Ibnu Zubair ni sahabat. Abdullah bin Zubair ni salah seorang tokoh fakih Madinah. Bukan kecil-kecil Ibnu Zubair ni. Ibnu Zubair ni salah seorang tokoh Madinah. Hebat dia ni, dari segi kealimannya. Masa dia khutbah atas mimbar tu dia kata, apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, orang ramai telah rukuk, maka rukuklah bersama mereka. Kemudian berjalanlah masuk saf ke dalam saf. Suruh berjalan. Sesungguhnya itu adalah sunnah. Al-Hafiz Abu Bakar telah berkata, semua rijal hadis ni, yakni perawi-perawi dia adalah rijal salih. Jauh-jauh lakon. Mana boleh pakai riwayat ni? Apa juga. Sebab tu kita bila tengok orang buat, kena tanya.
Kecuali kalau kita tengok orang lain, kita tak usah kata apa. Kalau orang kita tengok otak nasabah, dia tahu, tanya, awak tahu mana orang dia kata dia tahu gini, tak apa. Lepas tu kita nak pilih pendapat hak tidak tak boleh gini, tak apalah, ni bab fiqh. Tapi nak kata bid'ah, nak kata salah, cuba tengok tu. Hafiz Abu Bakar tu mana? Ibnul Munzir. Tu. Ni antara anak murid. Dia ni tokoh besar Ibnul Munzir tu. Bukan main-main tu. Kena cek mula, anak tak ingat. Anak pun tak ingat. Tak silap anak lah. Dia ni juga anak murid Imam Syafi'i. Tapi kalau silap perbetulkan lah, boleh cek semula. Tak silap anak lah. Dia kata, rijal, perawi tu salih lah. Kau makna orang juh lah. Sahih lah. Makna ayat hadis ni sahih. Riwayat ni sahih. Siapa dia ni? Ibnu Zubair. Bukan main-main. Lepas tu perbincangan tu ada lagi, kita bincang minggu depan lah. InsyaAllah nak bagi nota lain. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.